Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa a'udzu billahi Kejap kita kejap saya terputus kejap sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita masih lagi dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu. Moga-moga kita sentiasa diberikan keberkatan oleh Allah. Allah mengurniakan kita pada pagi ini dengan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah mengurniakan kepada kita rezeki yang baik. Semoga Allah SWT mengurniakan kepada kita amal-amal yang diterima. Semoga kita semua dapat mengikhlaskan niat kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Jadi kita akan sambung kepada doa-doa yang terbaik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita lihat pada muka surat yang ke-14. Jadi pagi ini kita masuk yang nombor 3. Nota tuan-tuan dan puan nampak yang saya paparkan di hadapan? Nampak? Suara saya boleh didengari ke terputus-putus? Mohon maklum balas dari tuan-tuan dan puan-puan. Jelas, tak terputus-putus. Alhamdulillah. Baik. Kita masuk kepada doa yang ke-3 insya-Allah. Baik. Doa yang ke-3 yang kita akan pelajari pada pagi ini seperti mana yang tertera di dalam nota tersebut. Doa pada pagi ini kita mulakan dengan doa bagaimanakah kita hendak ditetapkan hati kita di dalam hidayah. Ataupun doa yang ketiga ini boleh juga kita letakkan tajuknya doa supaya kita ini istiqamah. Ya, istiqamah. Setelah kita mendapat hidayah dari Allah, Allah memberikan kita menjadi orang yang berada pada jalan yang lurus, maka kita minta daripada Allah supaya kita ini dapat istiqamah. Jadi doa ini sebenarnya kita ambil di dalam surah Ali Imran ayat nombor 8. Surah Ali Imran ayat nombor 8. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin melihat, kalau ingin melihat di dalam Al-Quran, kalau siapa yang ada Quran terjemahan, bagus juga kalau dirujuk
di dalam Quran terjemahan, yang mana ayat yang ke-8 ni dalam surah Ali Imran, ia berada pada muka surat yang ke-50. Nah, jadi sesiapa yang ada mushaf, kalau dia boleh buka mushaf, dia boleh buka Quran, dia akan jumpa ayat ke-8 ini berada pada muka surat yang ke-50. Ayat ke-8 ni berada pada baris yang ke-11 dan juga pada baris yang ke-12. Doa ini kalau di dalam nota dinyatakan sebagai doa Nabi Muhammad SAW, dan saya minta tuan-tuan tambah doa Nabi Muhammad SAW dan doa orang-orang yang beriman. Ini juga doa orang-orang yang beriman. Ayat yang ke-8. Kita baca terlebih dahulu ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita ayat ni sebenarnya ayat yang ke-8. Okey, ayat ini kalau kita lihat kepada terjemahan, okey, Rabbana diterjemahkan sebagai wahai Tuhan kami. Okey, tengok terjemahannya muka surat yang ke-15. Baik. Kalau kita lihat terjemahan, ada perkataan wahai Tuhan kami. Okey, tengok pada perkataan wahai. Wahai Tuhan kami. Kalau kita pelajari, kalau ada wahai, dia mesti depan dia ada ya. Sepatutnya dalam bahasa Arab, wahai ni kan kita menyeru. Contoh kita baca ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi dalam doa, dia tak ada perkataan sebelum Rabbana ni macam perkataan yang menyeru. Dia panggil panggilan ya, tak ada. Dia tidak ada ya. Kalau ayat dia bukan bentuk doa, kita akan jumpa ya tu. Ya ayyuha, wahai orang-orang. Tapi dalam doa, kenapa diterjemah wahai? Sedangkan dekat sini adalah Rabbana. Kita jumpakan doa semua terjemahannya daripada doa yang pertama sampailah doa yang ketiga dan doa berikutnya diterjemahkan Rabbana. Kalau ikut terjemahan betul, Rabbana ni maknanya Tuhan kami. Tapi kenapa dalam setiap terjemahan diertikan sebelum Rabbana ditulis wahai? Kenapa dalam doa dia tidak ada ya Rabbana? Seperti seruan lain, ya ayyuhalladzina amanu ke ya ayyuhannas. Kenapa? Mengapa sebelum Rabbana tidak ada ayat seruan ya? Ini menunjukkan bahawasanya, kata para ulama, kenapa Allah tidak letakkan dalam bentuk doa? Kalau nak panggil Allah, kita perlu panggil dalam bentuk wahai Allah pada ya Rabbana, tak ada ya. Sebab apa? Nak menunjukkan bahawasanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat dekat. Allah Taala dengan kita dekat, kita dengan Allah Taala itu dekat. Jadi tidak perlu diletakkan perkataan ya Rabbana di depan dia. Terus kita ucap Rabbana. Walaupun kita jumpa pada terjemahannya diertikan wahai Tuhan kami. Ini di antara hikmah kenapa di dalam doa tidak ada ya Rabbana tetapi hanya ada Rabbana. Jawapannya nak menunjukkan kepada kita, kalau kita panggil Allah, kalau kita berdoa kepada Allah, kalau kita mengadu masalah kepada Allah, Allah Ta'ala itu sangat dekat kepada kita sehingga tidak digunakan ya di hadapan kalimah Rabbana. Okey. Doa ni
Kalau kita baca terjemahannya, Rabbana wahai Tuhan kami. Okey, Rabbana. La tuzigh qulubana. Janganlah engkau memesongkan hati kami. Tuzigh maksudnya pesongkan, terbalikkan. Qulubana, hati-hati kami. Okey, kita minta kepada Allah, kita merayu kepada Allah supaya Allah Ta'ala jangan belokkan hati kita. Jangan pesongkan hati-hati kita. Okey. Kenapa? Ba'da idh hadaitana. Sesudah engkau beri hidayah kepada kami. Selepas engkau beri petunjuk kepada kami. Allah dah beri hidayah, Allah dah beri petunjuk kepada kita, maka kita minta kepada Allah supaya petunjuk yang dapat pada hati kita itu jangan Allah pesongkan. Jadi petunjuk dekat sini, mungkin tuan-tuan boleh tulis hadaitana. Petunjuk dekat sini kalau dirujuk dalam kitab tafsir seperti mana kata Imam Tabari, hadaitana ni salah satu maksud petunjuk kepada kami maknanya adalah iman. Okey, dah jadi orang yang beriman, ya, jangan Allah Ta'ala tukar hati kita pergi kepada kesesatan. Jangan. Kenapa kita minta kepada Allah jangan pesongkan hati kita? Kerana kita sedia maklum bahawa hati kita ini dia mudah untuk berbolak-balik. Sekejap hari ni macam ni, sekejap esoknya macam tu. Dan kita sedia maklum hati-hati kita ini berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita dipegang oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sahajalah yang boleh jaga hati-hati manusia ni. Sebab tu kita minta kepada Allah supaya jangan palingkan hati kita. Kalau kita rujuk dalam doa yang pernah diamalkan oleh Nabi SAW. Okey. Dalam tema ini, topik ini, kita ambil doa-doa dalam Al-Quran. Tetapi ada juga doa-doa yang terbaik yang dibaca oleh Nabi SAW. Kalau yang bahagian doa-doa terbaik dalam hadis tu, insya-Allah kalau ada ruang, peluang nanti, mungkin kita akan belajar. Tapi sebab kita nak fokus dulu ayat-ayat di dalam Al-Quran, temanya adalah doa, jadi kita ambil dulu doa-doa di dalam Al-Quran. Namun, kalau kita rujuk dalam hadis Nabi, sebenarnya bukan kita je yang perlu minta kepada Allah supaya hati kita ni jangan dipesongkan. Sebenarnya, Nabi SAW pun Nabi selalu minta kepada Allah bab jaga hati ni. Buktinya kalau tuan-tuan dan puan-puan rujuk dalam kitab Riyadhus Salihin. Kalau rujuk dalam kitab Riyadhus Salihin, nanti cari bab berkaitan dengan doa-doa yang mana ada satu hadis. Nombor hadis itu 1489 dalam Riyadhus Salihin, hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, yang mana Ummu Salamah, iaitu salah seorang dari isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ummu Salamah ni dia pernah ditanya oleh Syahrin ibni Hausyabin. Ummu Salamah dia pernah ditanya. Ditanya apa? Ditanya, ya Ummul Mukminin, dia ditanya, wahai Ummul Mukminin,
ma kana aktsaru du'ai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki. Ha, isteri Nabi iaitu Ummu Salamah, dia pernah ditanya tentang doa apakah yang sering, yang banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sisimu. Maka apa jawab Ummu Salamah radhiyallahu anha? Ditanya tentang doa yang selalu Nabi baca. Jadi Ummu Salamah mengatakan, dia kata doa, dia kata kana aktsaru du'ai. Dia kata doa baginda sallallahu alaihi wasallam yang banyak Nabi ulang, Nabi baca adalah ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Maksudnya Nabi kata wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi berdasarkan hadis ini menunjukkan kepada kita bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri selalu minta kepada Allah supaya ditetapkan hati Nabi itu berada di atas agama Allah. Bagaimana dengan kita yang hati kita tidak sekuat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka sayugianya, maka sepatutnya kitalah kena sering memperbanyakkan doa, minta kepada Allah supaya hati kita ini teguh di atas iman, teguh di atas agama Allah. Maka di antara doa yang terbaik seperti mana doa yang kita nak amalkan, yang kita ambil dari ayat 8 surah Ali Imran ini. Jadi selepas kita minta kepada Allah, ya, jangan pesongkan hati kita sesudah Allah memberikan kepada kita hidayah. Lepas tu kita minta apa kepada Allah? Wahablana min ladunka rahmatan. Bukan sekadar minta, jangan pesongkan hati saja, tapi kita minta kepada Allah wahablana. Kurniakanlah kepada kami min ladunka. Min ladunka dari sisimu. Dari sisimu apa? Dari sisimu itu adalah rahmat. Kita minta kepada Allah yang Allah Ta'ala sahajalah yang ada di sisi Allah itu adalah rahmat. Lepas tu kita tutup. Allah ajar dalam ayat nombor 8 ni, doa yang dibaca oleh orang-orang yang beriman ini, ditutup doa ini dengan nama-nama Allah Al-Husna, innaka antal wahhabu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Al-Wahhabu. Okey, ini doa yang sangat terbaik. Pertama, kenapa kita kata dia terbaik? Kerana doa ini ada di dalam Al-Quran. Doa yang ada dalam Quran, doa yang diajar oleh Nabi SAW adalah doa-doa yang terbaik. Okey. Dalam doa ini, kita mulakan dengan menyebut nama Allah Rabbu dan kita tutup doa ini adanya Al-Wahhabu. Sangat sempurna doa ni. Jadi dalam doa ni kita sedia maklumat tadi tu. Jadi kalau kita baca, kalau tuan-tuan nak menghayati lagi doa ini, kalau nak tahu tentang doa ini bagaimana boleh munculnya
doa yang minta supaya jangan palingkan hati ni, saya syorkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan kena tengok ayat sebelum ayat 8. Sebab tu kalau kita nak faham sesuatu ayat Quran, jangan kita pinggirkan ayat sebelum dia. Jadi doa sekarang kita baca ni ayat 8. Jadi tuan-tuan kena tengok ayat nombor 7. Dengan ayat sebelumnya cerita pasal apa. Untuk kita kukuhkan maklumat ni, jadi untuk faham doa ini, asal usulnya, macam mana doa ini dia muncul bentuk ayat macam ni, jadi tuan-tuan kena tengok ayat sebelumnya. Tuan-tuan kena baca ayat nombor 7. Tapi kalau tuan-tuan lihat, doa ni duduk dalam surah apa? Dalam surah Ali Imran. Okey, dalam surah Ali Imran. Kalau surah Ali Imran, masih ingat lagi siapa yang pernah belajar tema surah Ali Imran? Siapa pernah belajar tujuan surah Ali Imran? Ayat 8 ni kan, dia merupakan ayat pembuka. Di antara ayat-ayat awal-awal membuka surah Ali Imran. Jadi kalau kita pernah belajar tema surah Ali Imran, ataupun kita pernah belajar objektif tujuan surah Ali Imran ni temanya cerita tentang berpegang teguh dengan agama Allah. Jadi ayat ini menunjukkan tentang berpegang teguh dengan hidayah Allah. Allah dah beri Islam, Allah dah beri iman, berpegang teguh. Jangan dipalingkan. Jadi kalau kita faham doa ini, dia ada kaitan dengan dia dalam surah Ali Imran. Jadi kita akan lebih faham lagi. Kan, sebab surah Ali Imran ni surah yang temanya berpegang teguh kepada agama Allah. Berpegang teguh kepada manhaj yang dituntut oleh Allah untuk kita berpegang dengannya. Dan untuk kukuhkan lagi ayat 8 ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat surah Ali Imran ni juga pada penutupnya. Kalau kita baca ayat nombor 200, ayat yang terakhir surah Ali Imran, pun kita jumpa ayatnya cerita tentang berpegang teguh. Ini sedikit sebanyak maklumat untuk memahamkan kepada kita tentang doa ayat 8 ni. Yang merupakan doa yang kita tidak boleh tinggalkan untuk kita membacanya. Jadi kita telah kuatkan doa ini dengan apa yang pernah dibaca oleh Nabi SAW yang kita sebut tadi, riwayat daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi jangan tinggalkan. Sebab ini doa minta kita istiqamah. Sangat penting. Khususnya lagi, doa ini boleh jaga kita daripada kita bimbang di hujung-hujung hidup kita, takut hati kita berubah. Jadi salah satu cara untuk kita mati dalam keadaan husnul khatimah, boleh amalkan doa ini. Kita tak nak di hujung-hujung hidup kita, kita berubah. Jadi amalkan doa ini selalu. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga dengan doa ni kita baca, para ulama cadangkan juga dibaca supaya kita dijauhkan daripada hasutan syaitan ketika mana kita sakratul maut. Jadi bimbang kita diuji oleh Allah dengan kedatangan syaitan ketika sakratul maut menyebabkan kita berpaling. Jadi doa minta diteguhkan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini memang patut kita amalkan. Sebelum kita pergi kepada doa berikutnya, saya minta tuan-tuan mantapkan doa ini dengan faham apa makna Al-Wahhabu. Apa makna Al-Wahhabu? Okey, Al-Wahhabu adalah salah satu nama Allah Al-Husna. Okey. Nama Allah Al-Wahhab, saya minta tuan-tuan tulis. Di dalam Al-Quran
ada 3 tempat sahaja yang diulang perkataan Al-Wahhabu. Okey, ada 3 tempat. Tempat yang pertama adalah surah Ali Imran ayat 8 yang sedang kita baca ini. Okey. Tempat yang kedua, ia berada pada surah nombor 38, iaitu surah Sad ayat nombor 9. Okey, ayat 9 surah nombor 38 di dalam surah Sad. Okey, ayat nombor berapa? Ayat nombor 9. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak lihat muka surat yang keberapa ayat nombor 9 surah Sad ini, tuan-tuan boleh rujuk pada muka surat 453. Okey. Yang mana dalam surah Sad ni Allah Subhanahu Wa Taala letakkan perkataan Al-Wahhab ini, nama Allah, yang ini dia combine. Dia gabungkan dengan nama Al-Azizu Al-Wahhab. Al-Aziz Al-Wahhab. Dalam ayat 9 di dalam surah Sad, surah nombor 38, juzuk 23, muka surat 453, kita akan jumpa kali kedua Allah mengulang namanya Al-Wahhabu, tetapi Allah gabungkan dengan nama Al-Azizil Wahhab. Okey. Tempat yang ketiga masih lagi berada pada surah Sad. Tapi ayat dia ayat yang ke-35. Okey, ayat 35 surah Sad berada pada muka surat 455. 455 dalam surah Sad ayat 35, kita akan jumpa kali ketiga Allah mengulangi namanya Al-Wahhabu, iaitu Tuhan yang maha mengurniakan sesuatu itu dengan melimpah ruah pada ayat nombor 35 surah Sad. Kalau kita rujuk dalam surah Sad ayat 35, muka surat 455, kita akan jumpa nama Al-Wahhab pada ayat nombor 35 merupakan doa yang pernah dibaca oleh Nabi Allah Sulaiman alaihimus salatu wassalam. Jadi kalau saya sebut ni, tempat-tempat letak kalimah Al-Wahhab ni, supaya tuan-tuan dapat menghayati apabila kita baca doa ini, kita dapat menghayati, menghadirkan hati. Kenapa kita tutup dengan nama Al-Wahhabu? Okey, kenapa kita tutup dengan nama Al-Wahhabu? Kerana Al-Wahhabu ini adalah salah satu nama Allah Al-Husna yang pernah digunakan oleh Nabi Allah Sulaiman dalam doanya. Kita tahu kan Nabi Allah Sulaiman, apa pemberian yang Allah beri kepada Nabi Allah Sulaiman? Kita tahu kan, seorang Rasul yang kaya raya, yang ada kuasa, tetapi beliau minta kepada Allah dengan menyebut nama Allah Al-Wahhab. Jadi itulah 3 tempat yang diulang nama Allah Al-Wahhabu. Jadi sebelum kita lanjutkan, okey, Al-Wahhabu tu maksudnya apa? Okey, kalau kita tengok dalam terjemahan, diterjemah di sini Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Okey, saya minta tuan-tuan buat catatan tambahan, apa itu nama Al-Wahhabu. Okey. Al-Wahhabu ni dia ada kaitan dengan sifat Allah yang Al-Hibatu. Kita kan selalu dengar perkataan hibah. Kalau istilah keuangan, kita kan tahu kan bank nak bagi hibah. Hibah ni adalah hadiah. Dia adalah pemberian. Jadi kalau kita jumpa dalam Quran, kadang-kadang Allah mengatakan dia itu Yahabu. Allah tu memberi hibah. Dikaitkan dengan nama Allah Al-Wahhabu. Okey.
Nama Allah Al-Wahhab, yang pertama kita tulis, nama Allah Al-Wahhab tu, kalau Allah memberi, Allah beri, pemberian Allah itu dia sangat luas. Pemberian Allah ni dia sangat luas. Itu nombor satu. Pemberian Allah yang sangat luas, maksudnya penghuni langit pun boleh minta, Allah Ta'ala boleh beri, penghuni bumi pun Allah Ta'ala boleh beri. Jadi Allah Ta'ala ni kalau dia maha mengunia, kurniaan Allah ni dia tidak terbatas. Dia sangat luas. Allah boleh beri apa saja untuk penghuni langit dan juga untuk penghuni bumi. Itu maksud pertama. Allah juga Al-Wahhab ni, kalau Allah mengurniakan sesuatu, pemberian Allah tu dia tidak akan putus-putus. Dia tak akan habis. Itu nombor dua. Allah Ta'ala kalau dia mengurniakan, kurniaan Tuhan tu dia tidak terputus-putus. Dia sentiasa saja bagi. Dia tidak akan ada yang terhenti. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama dia Al-Wahhabu. Okay. Nama dia Al-Wahhabu ni, Allah Ta'ala kalau dia memberi setiap masa. Dia tidak ada waktu-waktu tertentu. Dia akan bagi setiap waktu. Pemberian Tuhan ni dia setiap waktu. Okay. Untuk kita mantapkan doa, kita kena faham doa yang dikaitkan dengan Al-Wahhabu. Sebab kita ada kaitkan minta dengan hati tadi. Lepas tu kita nak mantapkan tentang rahmat. Jadi saya akan ulang balik tentang rahmat di dalam doa ini. Okey, dapat dah yang ketiga. Okey. Yang keempat, kalau Allah kurniakan sesuatu, tidak perlu diganti. Tidak perlu diganti. Itu yang keempat. Dan yang kelima, pemberian Allah Ta'ala ni, dia berhak untuk bagi kepada siapa dan apa yang dia kehendaki. Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala nak beri, dia boleh beri kepada sesiapa yang dia kehendaki dan apa yang dia kehendaki nak beri. Itulah di antara maklumat ringkas yang kita boleh ambil pada nama Allah itu adalah Al-Wahhabu. Jadi, di antara Allah Ta'ala itu Al-Wahhabu, kita minta kepada Allah apa di sini? Kita minta kepada Allah adalah rahmat. Rahmat. Rahmat dekat sini, kalau tuan-tuan nak catat apa makna rahmat dekat sini, kenapa kita kata di sisimu ada rahmat, kita sedia maklum. Rahmat ini ia memang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, kalau kita nak ambil maklum apa makna rahmat, min ladunka rahmah. Okey, dalam tafsir Al-Misbah dinyatakan rahmat di sini, dia kata macam makna keteguhan iman, minta ketenangan hati, senang nak buat ketaatan. Lepas tu kita ni orang yang mudah untuk jauhi larangan. Itu di antara makna rahmat yang kita minta Allah wahabalana. Kita minta Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Minta apa? Minta rahmat. Kalau sebut rahmat ni, besar dia. Tapi kalau dikaitkan perkataan rahmat dalam konteks ayat 8 ni, sudah tentu ada kaitan dengan hati tadi. Kan qulubana kan dengan hati tadi. Maka apabila kita minta rahmat kepada Allah dalam ayat 8 ini, dia ada kaitan dengan hati kita ni dapat hidayah tu, maksudnya apa? Allah beri kita iman. Betul, Allah dah bagi kita Islam, Allah dah bagi kita petunjuk iman. Maka salah satu maksud rahmat adalah Allah meneguhkan iman kita.
Dengan rahmat Allah Ta'ala jugalah Allah Ta'ala boleh hati kita ni jadi tenang. Dengan rahmat Allah Ta'ala jugalah, okey, kita senang, hati kita pasrah, senang nak buat ketaatan pada Allah, tidak mengeluh dan sebagainya. Begitu juga kita rasa mudah untuk kita jauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentafsiran pentafsiran rahmat. Dan Allah Ta'ala ni dia berhak nak bagi kita rahmat. Banyak mana kita telah ulas pada makna Allah tu adalah Al-Wahhabu. Jadi moga-moga faham doa yang kita baca pada ayat 8. Dia berbeza. Kita baca tapi kita tak faham apa yang kita minta. Walaupun pagi ni kita belajar dah dekat setengah jam ayat 8 saja, tetapi kita bukan nak terkejar-kejar untuk kita belajar, tetapi kita nak baiki dalam kita berdoa kepada Allah, sebab kita dah ulang banyak kali pada awal-awal bab. Doa ni adalah ibadat. Lagi sampai, doa tu kalau sampai di hati, mendapat hadirkan hati, Masya Allah, pahala ibadat tu banyak. Jadi moga-moga doa kita ini bertambah baik. Allah Ta'ala mustajab. Kan, supaya hati kita ini sentiasa istiqamah sampailah kita mati. Ada orang dia dah berubah, ada orang dia dah berhijrah, ada orang dah mula jadi baik, ada orang dah mula dekat dengan Islam. Khususnya lagi, memang kita kena minta. Kita pun yang dah lama, kita pun orang yang dah lama dah berada pada jalan yang lurus ni, minta pada Allah supaya Allah Ta'ala jaga hati kita. Jangan putus-putus daripada mengulang-ulang doa ini untuk dibacakan di dalam hidup kita. Okey, kita lanjutkan dengan doa yang keempat yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Okey, doa yang keempat ini adalah doa kita minta keampunan. Okey, doa ni tajuk besar dia kita minta keampunan. Okey, keampunan. Kita minta Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Tapi bukan untuk kita je. Dalam ni doa keampunan untuk siapa? Orang tua kita, ibu dan ayah kita. Lepas tu kita minta juga doa untuk orang Islam yang lain. Maknanya doa yang keempat ni, dia doa yang dia combine, dia gabung untuk 3 golongan manusia. Kita doa untuk diri kita, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa. Kita juga minta untuk bapa dan ibu kita diampunkan dosa. Kita juga minta kepada orang lain pun diampunkan dosa. Apa kelebihan kita doakan ibu bapa kita dapat keampunan, dan apa kelebihan kita doakan orang lain dapat keampunan? InsyaAllah kita akan belajar di dalam doa ni. Kita bukan sekadar nak doa tu, tetapi apa rahsianya di dalam Al-Quran digabungkan ketiga-tiga maklumat ini pada doa keampunan. Tentu ada hikmahnya. Baik. Untuk doa yang keempat, doa minta keampunan ni, dalam nota ini kita nyatakan ada 3 doa, ada 3 kumpulan manusia yang Allah catatkan di dalam Al-Quran doa minta keampunan. Okey, yang pertama, mari sama-sama kita mengambil pelajaran doa Nabi Allah Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Okey. Ayat yang kita rujuk adalah surah Ibrahim. Surah nombor 14, ayat nombor 41. Ayat 41 ni kita boleh temui di dalam Quran halaman 260. Kita buka muka surat 260 di dalam Al-Quranul Karim, yang ayat 41 ni boleh dijumpai pada baris
yang ke-13 dan baris yang ke-14 pada halaman 260. Doa Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Okay. Apa doanya? Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Okey. Dia kata, wahai Rabb kami. Rabbana, wahai Rabb kami yang menciptakan, yang memiliki, yang mengaturkan. Rabbana. Okey. Nabi Allah Ibrahim, dia memulakan doa, okey, sebelum dia minta Allah Ta'ala ampunkan dosa ibu ayah dia mulakan dulu minta ampun untuk diri sendiri. Yang ni tuan-tuan kita kena ambil maklum. Ini adalah cara berdoa. Kalau kita nak minta untuk orang lain, kita mulakan dulu doa untuk diri sendiri terlebih dahulu. Kita akan jumpa cara style doa macam ni. Semua adalah Quran dia doa minta diri sendiri dulu. Baru minta kepada kepada orang lain. Seperti mana doa Nabi Allah Ibrahim. Dia kata, Rabbana ghfirli. Dia kata, berilah keampunan bagiku. Ini dia minta untuk diri sendiri, Allah Ta'ala berikan pengampunan. Wali walidayya. Dan bagi kedua ibu bapaku. Yang kedua, dan bagi orang-orang yang beriman. Nombor 3, okey. Yauma yaqumul hisab, pada masa berlakunya hari penghisapan. Yauma yaqumul hisab maknanya hari berlakunya penghitungan amal. Baik, doa ni kita mudah faham. Doa minta keampunan untuk siapa? Untuk Nabi Allah Ibrahim dirinya sendiri, doa untuk kedua ibu bapanya, dan doa juga untuk orang yang beriman. So, dalam ayat 41 ni, doa ni dia gabung 3 sekali. Doa untuk diri sendiri, doa untuk ibu bapa, dan doa untuk orang lain diberikan pengampunan. Baik, doa Nabi Allah Ibrahim. Sebelum kita lanjutkan, okey, saya minta pertama tuan-tuan kena kita tulis terlebih dahulu tentang maklumat Nabi Ibrahim ni. Okey, Nabi Ibrahim ni kenapa dia doakan kepada bapanya? Okey, ini menunjukkan bahawa Nabi Allah Ibrahim adalah salah satu contoh manusia yang sangat berbakti kedua orang tuanya. Sebab itu, kenapa kita perlu ataupun apakah bukti contoh kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Jawapannya adalah mendoakan kedua orang tua. Okey, doa minta keampunan untuk orang tua kita ni, ibu bapa kita ni, sebenarnya adalah salah satu bukti kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Sama ada kedua orang tua tu masih hidup ataupun kedua orang tua itu sudah pun meninggal dunia. Tanda anak tu salih. Anak itu berbakti kepada kedua orang tua, mendoakan kedua orang tua dapat pengampunan. Nanti saya ulas apa kelebihan ibu bapa dapat kalau kita doakan ampunan untuk mereka. Tapi untuk kita dulu. Untuk kita, kenapa kita perlu doakan ibu bapa kita dapat pengampunan adalah sebagai hak yang perlu kita tunaikan kepada ibu bapa, tanda kita buat baik pada dia. Jadi di sini kita dapat belajar Nabi Ibrahim merupakan Nabi yang menjadi teladan anak yang saleh, anak yang baik terhadap kedua orang tuanya. Dia meminta keampunan kepada Allah.
Cuma tuan-tuan kena tambah maklumat dekat Nabi Allah Ibrahim ni. Nabi Allah Ibrahim ni sebenarnya waktu dia doa dekat dalam surah Ibrahim ni, okey, waktu dia doa ni sebenarnya dia belum lagi dapat perintah dari Allah melarang doa untuk ibu bapa yang kafir. Ini sedikit maklumat tambahan untuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni sebenarnya, bapa dia sebenarnya adalah musyrik. Bapa dia orang yang kafir. Ingat tuan-tuan puan ya, maklumat dalam doa, kalau orang kafir, kita tidak boleh minta Allah beri pengampunan. Tidak boleh. Kalau orang yang memang ternyata dia kafir, kita tak boleh minta ibu bapa itu, kalau dia kafir, kita haram hukumnya doa minta pengampunan. Tapi kalau orang tanya, ni doa Nabi Ibrahim ni, maka jawapannya adalah, jawapannya adalah doa Nabi Allah Ibrahim kepada kedua orang tua dia, macam Ibrahim ayat 41 ni, doa ini beliau ucapkan sebelum datangnya ayat yang kata tak boleh minta ampun kepada Allah bagi orang yang kafir. Sebelum tu. Jadi kalau ayat tu dah larang, maka tak Nabi Ibrahim dia tidak akan buatlah. Jadi saya minta tuan-tuan catat. Tuan-tuan tulis ayat lain yang memberikan jawapan, yang Allah Ta'ala menegur mana-mana Rasul, siapa-siapa pun tidak boleh minta keampunan untuk bapa dan ibu yang terang-terang dia kafir. Okey, tulis. Surah Taubah. Surah nombor 9. Surah nombor 9. Surah Taubah. Ayat 114. Ayat 114. Muka surat 205. Muka surat 205. Di dalam Al-Quran, tuan-tuan akan menjumpai pada ayat nombor surah Taubah. Sekejap saya carikan ayat dia. Ayat nombor, sekejap. Ayat dia nombor berapa? Ayat nombor 114. Okey, tulis dekat situ. Surah Taubah, surah nombor 9, juzuk 11, ayat nombor 114, muka surat 205. Tuan-tuan akan jumpai yang Allah Ta'ala larang memohon keampunan untuk orang yang terang-terang mati ataupun terang-terang mereka ini orang yang mensyirikkan Allah. Jadi ini jawapan dia. Waktu Nabi Allah Ibrahim ni doa, waktu tu belum ada larangan dari Allah yang melarang doakan ibu bapa dapat keampunan kalau dia musyrik. Itu jawapan dia. Tetapi pelaksanaan doa ini, doa yang dibaca ini tetap valid. Maksudnya tetap kita boleh amalkan. Tetap ia boleh dijadikan sebagai contoh di dalam doa. Okey. Kemudian kita nak lanjutkan lagi. Okey. Kenapa ataupun kita sebut dengan istilah apa ibu bapa kita akan dapat kalau kita doakan dia. Sekarang kita dah ulas tadi. Kita kenapa perlu doakan untuk ibu bapa dapat keampunan? Kita dah sebutkan. Itu tanda kita berbakti pada kedua orang tua kita. Itu untuk kita. Tapi untuk orang tua kita pula, dia dapat faedah apa? Sebab itu kita ni beruntung sangat kalau kita dapat anak-anak yang boleh doakan kita. Betul tak? Kita besarkan anak-anak dengan wang ringgit,
beri makan, beri pakaian, kita berkorban untuk anak-anak. Tapi bayangkan, kalau kita mati, anak kita tak ingat dekat kita. Anak kita tak doakan kita, ya Allah, ruginya kita. Jadi tuan-tuan puan ya, didik anak kita supaya doakan untuk kita. Kita kena ajar tu. Jangan kita biarkan. Kita kena ajar pada anak-anak kita. Ajar pada cucu-cucu kita. Minta pesan dekat anak-anak. Mak ni tak nak apa-apa pun daripada kamu nak. Mak ni, benda yang mak minta, kau selalulah doakan mak. Selalulah doakan ayah kau. Kan kita tak nak apa-apa dekat anak kita. Tapi kita minta pada anak antaranya, jangan lupakan kita. Antaranya, kau doakanlah mak nak supaya Allah Ta'ala ampunkan. Doakanlah ayah supaya Allah Ta'ala ampunkan ayah. Bayangkan kalau kita ada anak 5 orang, 10 orang, semua doa. Setiap hari doa, panjatkan doa. Apa kelebihan mak dan ayah dapat? Mak dan ayah dapat, kita boleh sebut ada 2 kelebihan. Kelebihan pertama, kita dapat dari sudut amal yang berjalan lah. Macam kita tahu kan, dalam hadis Nabi SAW, apabila kita mati, kan amal kita semua terputus. Kan kita dah tak boleh, kita kan dah tak boleh buat apa-apa. Kan terputus kan, ada 3 kan hadis kata, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min 3. Terputus semua. Melainkan 3. Kan kita belajar sadaqatun jariyah, lepas tu kita belajar ilmu yang bermanfaat. Kita ni dahlah kita tak banyak sebarkan ilmu. Ilmu kita belajar ni pun untuk diri kita je. Kita tak kongsi pun pada orang. Tak ajar pun pada orang. Sayangnya, tapi kita nak harapkan apa lagi? Kita tinggal satu saja lagi, iaitu waladun salihun yad'ulah. Anak yang soleh yang berdoakan untuknya. Jadi kita harap sangat anak-anak ni kenanglah jasa kita, kenanglah budi baik kita. Kita minta anak-anak doakan untuk kita. Tapi kita ajarlah dekat dia doa apa nak dibaca. Kenapa? Kerana doa anak yang soleh itu akan banyak membantu kepada dia. Kita waktu kita mati, kita dah tak boleh nak minta pengampunan. Betul tak? Tapi doa anak yang soleh untuk kita akan sampai kepada kita berada di alam kubur. Kan? Sampai kepada kita doa dari anak yang soleh. Yang boleh bantu kita lagi di dalam kubur. Kerana kita mati, kita tak boleh buat amal apa-apa dah. Okey, itu kelebihan pertama. Ibu bapa dapat. Okey, yang kedua, ibu bapa ni darjatnya boleh tinggi. Allah boleh angkat darjat mak dan ayah tu. Darjat ibu dan ayah dia akan naik, makin bertambah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat doa anak-anak minta ampun. Dalil dia apa? Dalilnya hadis. Yang hadis ni riwayat Imam Ahmad. Hadis ni pernah kita baca pada tajuk belajar, tajuk amal-amal pembuka pintu syurga. Jadi kalau siapa yang pernah mengikuti pembelajaran tentang 62 amalan pembuka pintu syurga, okey, tuan-tuan kalau siapa yang pernah dapat nota penuh yang saya pernah edarkan, okey, tolong lihat balik pada amal nombor 33. Ya, kita pernah sebut bahawasanya doa minta pengampunan dari seorang anak kepada ibu bapanya boleh naikkan darjat ibu dan bapa dia. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah.
Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seseorang itu benar-benar akan angkat darjatnya di dalam syurga. Okey, ada manusia, darjat dia Allah Ta'ala angkat tinggi dalam syurga. Lepas tu, dia bertanya kepada Allah, Anna hadha? Dia tanya, macam mana aku boleh dapat darjat tinggi ni? Maka dijawab kepada dia, fayuqalu bi istighfari waladika laka. Dia kata, kerana anakmu meminta ampun untukmu. Tuan-tuan bayangkan, darjat. Ini bermakna dua kelebihan. Pertama, untuk pengampunan kita lah. Itu kita tak nafikan. Kan? Jadi anak-anak bayangkan kalau setiap hari mereka mengulang-ulang dalam hidup mereka, ampunkanlah dosa ibu bapaku, ampunkanlah dosa ibu bapaku. Berkat doa anak-anak, cukup syarat doa anak-anak, dijagakan adab-adab dia, kalau Allah makbulkan, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Lepas dosa kita diampunkan pula, darjat kita dinaikkan oleh Allah. Dinaikkan oleh Allah. Satu tingkat kepada satu tingkat kepada satu tingkat berkat doa istighfar daripada anak-anak untuk kita. Jadi sangat penting doa ini kita maklumkan kepada anak-anak kita. Baik, kita dah selesai doa ibu bapa, tinggal satu lagi maklumat. Kalau kita baca pada doa Nabi Allah Ibrahim ni, dia doa untuk orang beriman. Dia mula-mula, dia doa untuk diri sendiri dulu. Lepas tu baru dia doa untuk ibu bapa dia. Lepas tu didoakan untuk orang lain yang beriman. Okey, apa kelebihan? Tuan-tuan nak tahu tak apa kelebihan kita doakan untuk orang beriman? Lepas ni, jangan lupa untuk titipkan doa. Kalau kita doa pada Allah, jangan untuk diri sendiri saja. Jangan lupa untuk doa ibu bapa. Dan jangan lupa untuk orang lain pun Allah Ta'ala beri pengampunan. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia, tuan-tuan dan perempuan, sangat besar. Saya nukilkan, saya bacakan satu hadis riwayat Al-Imamu At-Tabarani. Tulis. Hadis riwayat At-Tabarani. Status hadis ni adalah hadis hasan. Dia bawah sikit darjatnya daripada hadis sahih. Tapi hadis hasan pun hadis yang kuat. Dia bukan hadis yang lemah. Tapi bawah sikit pada darjat sahih. Hadis riwayat At-Tabarani. Okey, tulis. Status hadis hasan riwayat At-Tabarani. Apa sabda Nabi SAW? Nabi SAW bersabda, Man istaghfara lil mu'minina walil mu'minati. Sesiapa yang minta ampun untuk orang lelaki yang beriman dan orang perempuan yang beriman, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Ditulis oleh Allah untuk orang yang minta ampun tadi itu, setiap seorang lelaki yang beriman, setiap orang perempuan yang beriman dengan satu pahala, dengan satu kebaikan. Maknanya apa? Maknanya, kalau kita doakan orang yang beriman, lelaki, orang yang beriman perempuan, Allah Ta'ala akan bagi kita satu kebaikan mengikut jumlah orang mukmin yang beriman tu. Kalau saya doakan orang beriman itu ada 1 juta, maka saya akan dapat pahala 1 juta. Kalau saya beriman kepada orang yang beriman itu perempuan ada 3 juta, maka Allah akan berikan saya hasanatan, kebaikan 3 juta. Besar tak ganjaran pahala Allah Ta'ala beri?
kalau kita doakan untuk orang yang beriman. Ini hadis hasan riwayat Al-Imam At-Tabrani. Jadi jangan lepaskan peluang. Jangan lepaskan peluang, jangan kita kalau doa pada Allah jangan lupa doakan juga, ya Allah, Engkau ampunkanlah dosaku, Engkau ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku dan Engkau ampunkanlah juga dosa orang-orang yang beriman, ya Allah. Sama ada ia masih hidup ataupun yang telah mati meninggalkan kami, ya Allah. Allah akan beri pahala kepada kita dikira mengikut jumlah orang beriman yang kita doa tadi. Allah Ta'ala saja yang tahu berapa ramai jumlah orang yang beriman, lelaki dan perempuan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Maka kita berhenti pada doa Nabi Allah Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Semoga kita dapat banyak manfaat daripada apa yang kita belajar pada pagi ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung lagi. Ada 2 kumpulan manusia yang pernah berdoa yang ada di dalam Al-Quran yang doanya merujuk kepada doa keampunan. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Jadi saya kena berhenti setakat ini kerana saya ada satu lagi kelas pada jam 10.30. Jadi kita ambil dalam tempoh 1 jam pada pagi ini. Baik, sebelum tu saya jawab mana-mana soalan yang ada dikemukakan di chat. Ada yang bertanya, doa untuk dikurniakan taufik hidayah boleh kan? Boleh. Untuk orang kafir, kita boleh doa yang masih hidup, kita doakan mereka dapat hidayah, boleh. Boleh kita doakan mereka dapat hidayah. Tetapi tidak boleh doa untuk beri rahmat, tak boleh. Tidak boleh doa untuk memberi rahmat. Doa minta hidayah boleh. Di antara dalil dia, kalau kita boleh rujuk hadis bersin. Kalau kita rujuk salah satu dalil, dia banyak dalil lain. Macam hadis bersin, kita kan sedia maklum. Kalau ada orang bersin, dia cakap Alhamdulillah, kita kata apa? Kita kan doa minta Allah Ta'ala bagi rahmat. Kita kata, Yarhamukallahu. Kita kan minta semoga Allah memberi rahmat kepada kamu. Okey. Dalam cerita bersin, ada orang Yahudi dia bersin. Dia ucap Alhamdulillah. Dia nak minta Nabi doakan dia dengan rahmat. Nabi tak sebut Yarhamukallah. Tapi Nabi sebut Yahdikumullahu. Nabi kata, semoga Allah memberi hidayah kepada kamu. Itu di antara dalil yang menunjukkan boleh minta hidayah. Kita minta Allah Ta'ala berikan hidayah. Tapi minta rahmat, minta pengampunan, dia dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan dalil Surah Taubah ayat nombor 113. Dan kita ambil kisah Nabi Ibrahim tadi 114 pada muka surat 205. Itu dalil larang minta rahmat. Soalan lain, adakah boleh untuk kita gabungkan doa Nabi Ibrahim dengan doa Nabi Saleh surah Isra? Boleh, boleh. Tak apa. Doa banyak tak apa. Tidak ada larangan. Kalau kita doa, Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Lepas tu kita doa juga, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Boleh. Tidak ada larangan doa. Nak gabung lagi dengan doa yang surah Al-Hasyr ayat 10 pun boleh. Baik. Soalan lain, kalau saya doa untuk semua orang tapi tak sebut orang beriman, boleh ke? Boleh kita minta doa, ya Allah, ampunkanlah orang-orang Islam, ampunkanlah orang-orang yang orang Islam. Bolehlah, untuk orang Islam boleh.
Sebab kita takut semua orang tu nanti akan masuk yang kafir. Jadi tak nak macam tu. Jadi kalau boleh kita spesifik lah. Kalau boleh kita spesifik. Sebab kita takut terjatuh daripada doa. Kalau kita sebut umum, untuk semua orang tu ada yang kafir, ada yang mukmin. Jadi untuk elakkan kita doakan orang yang kafir tadi, dapatkan pengampunan dan sebagainya, maka kita spesifik kepada orang yang beriman. Baik, kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Jadi saya minta maaf ya kepada yang menyaksikan di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Minta maaf kalau ada pertanyaan saya tak dapat nak menjawab persoalan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau ada soalan nanti tolong tinggalkan di bahagian komen. InsyaAllah saya akan lihat semula di bahagian komen di FB. Nanti saya akan reply bagaimana-mana jawapan yang dapat saya jawab. InsyaAllah saya akan jawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.